Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-azam wa ila masyayikhina wal muslimina ajma'in, khususan ila walidina wa awladina. Syai'un lillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mustaghfirin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minal muwahhidin waj'alna minal mukhlisin lakuddin waj'alna minal 'arifin waj'alna min 'ibadikas shalihin waj'alna minal muttaqin. Allahumma ahyina bihayatil 'ulama wa amitna bi mauti syuhada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sambung muka surat 25 kitab Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, apabila sempurna segala syaratnya dan setengah daripada perbuatan yang mengkafirkan seseorang itu, dan setengah daripada perbuatan yang mengkafirkan itu. Titik dekat syaratnya. Kitab ni tak titik. Tak begini titik tak? Baik, dia kata kita sambung sikit yang semalam atas sikit. Atau dijatuhkan yang hina seperti najis di atas Quran dengan qasad menghinakan dia, jadi kafir orang yang memperbuatkan segala perkara yang tersebut itu apabila sempurna segala syaratnya. Titik situ kan. Itu.
Dan setengah daripada perbuatan yang mengkafirkan seseorang itu, pergi seorang kepada rumah gereja, iaitulah pergi oleh seseorang kepada rumah gereja, serta pakai ia akan pakaian mereka itu, seperti ia ikatkan pegangan dengan zinar, dengan zunar ke zinar, tulis apa Rumi? Zinar ke zunar? Zinar kan? Ikatkan penggangan tu mudah-mudahan dia tulis apa? Penggangan Rumi, ya, pinggangnya. Ini dia tulis pengokah alih ngonun, ngonyo, pingkangnya, ga tak ada. Seperti ia ikatkan pinggangnya gitu, dengan zunar. Zunar ni kain lilit ibadat orang-orang kafir yang menyembah berhala. Dulu ada satu orang Melayu, dia namanya Zunar. Nama Zunar ni tak molek sebenarnya, ya. Nama Zunar ni dia tak molek. Dia satu nama alat ibadat orang-orang kafir. Kena kabur ke dia tu, tukar nama. Dan iaitu tali yang kasar yang berwarna-warna, diikatkan dia pada pinggang di atas baju mereka itu, dan tiada dipakaikan dia pada masa ini melainkan padri-padri sahaja. Maknanya orang biasa-biasa ni tak pakai, melainkan padri. Hindu-Hindu pun ada pakai kan? Ikat pinggang warna merah. Dia ikut martabat je. Kalau Tok Sami tu tinggi punya darjat, merah. Kalau kurang sikit, kuning. Kurang lagi, hitam. Merah, kuning, hitam. Pembendera Negeri Sembilan dia ambil Hindu. Ni orang klaim cerita saya hak masuk Islam. Dia bukan saja-saja ikat tu. Macam kita belajar silat juga, tali pinggang hitam, tali pinggang kuning, tali pinggang tak jadi. Jadi kalau kita pakai niat meniru mereka, kafir. Kalau pakai saja sebab nak pergi buat kerja, nak ikat keris, nak letak keris ke, nak letak pedang, itu lain pula. Pasal dia bergantung atas niat. Kita niat apa? Niat nak menyerupai dia, man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Niat kita pakai pasal nak pergi nak kuatkan pinggang sebab nak buat kerja, taklah jadi apa. Orang dulu-dulu ni, saya duduk ikut tok guru saya lah, lalu pergi kebun dulu. Diikat kepala, diikat kat pinggang, dua tempat diikat. Diikat di kepala, diikat kat pinggang. Orang ni tak ada hal ni, dia pakai topi. Ni cerita orang kampung dulu ni. Dia ikat tu bukan saja ikat tu, ikat kepala ni, ikat pinggang tu, ada sebabnya tu. Bukan saja-saja nak ikat, bukan saja nak lelak peluh, tidak. Dia bila kita masuk hutan kita tak tahu benda apa kita jumpa. Ular ke, rimau ke, kan, babi ke apa ke, kita tak tahu. Jadi kata tok guru saya, kalau kita jumpa ular, ular besar lah kira. Kalau ular kecil katok hati je. Kalau ular besar lah, sebesar pokok kelapa ni, mana tahu.
babi ke, rimau ke, lilit pinggang kita tu kita buka, terlempar ke dia, lepas tu terlagi. Jadi dia akan gomol kain tu, lilit pinggang tu dia akan gomol. Pasal apa? Dia akan bau orang di situ, bau kita. Itu yang dibuat, diikat pinggang tu. Bukan saja orang Melayu dulu pakai samping, pakai ikat cekat pinggang semua tu. Itu guna dia tu. Orang dulu wah ni pakai untuk pergi lawa lah, pakai samping. Baik, tapi hak kapi ni kalau dia pakai juga, dia pakai niat ibadat dia, kita tiru dia tu. Kita tiru dia tu, niat nak tiru dia, tu jadi kapi. Dan tiada dipakaikan dia pada masa ini melainkan padri-padri sahaja, atau memakai barnitah, iaitu cepiu. Barnitah namanya, barnitatun, asalnya barnitatun, topi bercepiu tu, topi yang ada tu, helmet, topi bereta. Biasa kita duk pakai, kita pergi tengok main bola apa semua. Titik. Maka jikalau tiada berserta pergi kepada gereja dan memakai akan pakaian mereka itu, seumpama ia pergi kepada gereja tetapi dengan pakaian muslimin, atau pakaikan pakaian mereka itu tetapi tiada pergi kepada gereja, nescaya tiada kafir ia pada keduanya, selama tiada ia memperbuatkan yang demikian itu kerana redha dengan agama mereka itu, atau cenderung kepadanya, atau bermudah-mudah dengan agama Islam. Maka jika kerana yang tersebut itu, jadi kafir murtad ia pada ketika itu jua. Baik, tadi dulu pernahlah jadi satu isu, adakah pakai topi cepiu itu murtad? Jadi gini, kenapakah ulama-ulama dulu dihukumkan pakai topi cepiu tu jadi murtad? Baik, hukum tu keluar di tanah Melayu ni masa Cina bintang 3. Belum tu tak keluar hukum masa tu. Jadi Cina bintang 3 masa tu, kapi-kapi belakang semuanya tak ada agama. Kalau ada agama Buddha, banyakkannya tak ada agama, tak percaya adanya Tuhan. Bintang 3 ni. Jadi topi bintang 3 tu kan cepiu. Jadi apa kerja dia? Pertamanya kafir, yang kedua ni bunuh orang Islam, yang ketiganya nak ambil negara Malaysia, buat negara sendiri. Jadi berkumpullah ulama-ulama masa tu untuk menghukumkan apa hukum kita pakai pakaian macam mereka ni. Terutama sekali kita orang Islam pakai kopiah, dia pakai topi cepiu. Adakah menyerupai mereka yang kafir, yang jahat ni? Maka itulah keluarnya siapa pakai topi cepiu hukumnya kafir. Pasal apa? Menyerupai kafir bintang 3. Itulah keluar yang tu. Ya, pasal apa? Zaman dulu dah ada kisah ni. Zaman dulu dah ada, zaman-zaman dulu ni, ya, belum ada bintang 3 lagi, dah ada dah fatwa ni. Di mana zaman dulu ni orang kafir pakai topi cepiu tu, di mana orang Islam pakai sorban, mereka berperang pakai sorban. Puak kafir ni perang dengan Islam pakai topi cepiu. Belum zaman Syekh Daud pun dah ada orang kafir berperang pakai topi cepiu. Jadi itulah datang hukum pakai topi cepiu ni adalah
murtad sebab tergolong dalam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Baik. Tapi jadi murtad tu ada sebab, ada syaratnya jadi kafir tu. Apa syaratnya? Dia pakai tu niat tiru pakaian puak-puak kafir ni, baru jadi murtad. Tapi kalau dia pakai niat nak melindungi mata daripada masuk abu, niat nak melindungi muka daripada kena panas, niat untuk selain daripada meniru puak kafir, maka hukumnya adalah harus. Jadi adalah orang-orang yang tak berapa nak faham masalah ini. Ya, siapa pakai topi piu lah, kafir, murtad. Ni pelik ni. Pakai helmet tak boleh, kafir, murtad. Pasal apa tu? Kena buang macam piu. Buanglah. Beli topi mahal-mahal, langsung jadi uduk. Pasal apa? Buang macam piu. Boleh pakai. Tapi jangan niat tiru pakaian kafir. Maka hukumnya harus. Ya, harus pakai topi Jepun ke, topi Amerika ke, topi apa jugalah yang ada cepiu tu. Jangan niat nak tiru pakaian dia. Kita niat pasal nak tutup muka daripada panas, habuk dan sebagainya, tu hukumnya adalah harus. Dulu ni ada orang tegur saya, orang tua lah. Saya pakai topi spiu lagu tu. Ustaz, apa ni? Murtad pakai lagu tu. Masya Allah. Lama lah cerita ni, orang tua lah. Saya pun cabut lah. Pasal puan ni pakcik, relax. Sabar. Nama dia Pak Ngoh, panggil Pak Ngoh dia. Saya pun cabut lah. Hormat dia kan. Tak mahu tekak orang tua lah. Saya duk mengaji lama, tutup guru duk kata tak boleh pakai topi spiu ni. Murtad dia ni. Ustaz mengucap balik ni. Saya pun mengucap depan dia, jaga hati dia. Esok dia sembang orang kampung kata aku murtad lah. Kita ikut je lah. Ikut mendapat orang ramai. Kan? Dia kena kaedah dia lagu tu lah. Sehari kita dek tekak dengan dia, menang meltih, kalah meltih, dia ikut dia lah. Lepas tu dia pun balik, pakai balik. Ingat pakai depan dia. Itu ya cerita dia. Nak khabar terang-terang. Kadang-kadang orang ni susah nak dipaham, nak dipahamkan. Nak kena duduk minum kopi, kena roti canis keping dulu, kenyang dah, baru boleh khabar. Tengah dia hot, jangan dia beritahu. Saat lagi kasut dia naik atas kepala kita, susah. Lama cerita ni. Situ saya umur berapa? Belum kahwin lagi sangat. 24 ke 23. Masa tu saya duduk mengajar lah. Saya mula-mula kali mengajar masjid Pokok Asam tapi umur 24. Masjid tu kampung Ustaz Bollywood. Ustaz Bollywood pas mana ni lama tak dengar. Dia asal orang Pokok Asam. Tapi Pokok Asam ke Suang Kumbang? Pokok Asam tu. Baik kita sambung tadi. Tu cerita bab pakai topi cepiu ni. Ni sampai pakai helmet pun tak boleh. Sudah. Dan bahagian ketiga iaitu perkataan yang menjadikan murtad, iaitu amat banyak. Setengah daripadanya bahawa berkata ia bagi Muslim ya kafir. Kadang-kadang dia tak kata ya kafir, dia kata nu puak tak beriman. Jangan. Saya pernah dengar dia marah kat satu kaum. Dia kata nu puak tak beriman. Ya Allah, tak boleh. Bezanya beza faham parti politik je. Terus dia kata nu puak tak beriman. Masya Allah. Bila kita kata puak tak beriman,
dia boleh membawa kepada mafhum. Adakah tak beriman tu dengan makna tak beriman dengan Allah? Kalau itulah dia qasad, maka dia telah mengkafirkan orang Islam. Maka gini kisahnya, barang siapa mengkafirkan orang yang tidak kafir, dia khawatiri kafir itu kembali kepadanya. Jangan duk kafirkan orang, ya, jangan duk sesatkan orang. Melainkan orang tu betul-betul kafir. Contohnya dia Kristian, kafir kena kata kafir. Ataupun dia Buddha, tapi kalau dia mengaku dia Islam, ya, dalam mengaku Islam tu dia menolak hukum Islam, ayat tu kita jangan hukum dia kafir lagi. Selagi orang tu mengaku dia beragama Islam, kalau dia melakukan perkara yang batalkan akidah, jangan kita hukumkan dia kafir. Ya, dia sembah tok pekong sekalipun, dia sembah berhala sekalipun, dia pakai salib sekalipun, jangan terus kita hukum dia kafir selagi dia mengaku dia Islam. Ya, selagi dia mengaku dia Islam. Kenapa? Barangkali dia pakai salib tu dia jahil, barangkali dia sembah tok pekong tu dia kena paksa, barangkali dia buat benda-benda yang murtad tu sebab kejahilan dia, ataupun masa tu dia gila ke, dia mamai ke, ngejar ke dia, kita tak tahu. Begitu juga orang bunuh diri, kita tak boleh hukum dia mati kafir. Kita tak tahu masa dia bunuh diri itu adakah dia dah jadi gila, ya, masuk saham banyak sangat, jual habis tanah mak dia, pak dia, 1 juta dapat masuk saham, duduk sebulan tokil lagi, gila dia, gila babi tu, ya. Pergi Jambatan Pulau Pinang tu bunuh diri. Baik, adakah kita boleh hukum dia kafir? Tak boleh. Pasal kita tak tahu apa qasadnya masa dia bunuh diri tu. Adakah dia qasad nak bunuh diri sebab putus asa dengan rahmat Allah, ya, ataupun dia dah putus waya, kata orang Kedah, tu waya yang gila, ya, dah sembah seorang-seorang lah. Baik, ya, jadi setiap perbuatan yang boleh menyebabkan jadi kafir, jika dilakukan oleh seseorang tanpa kita tahu keadaan dia yang sebenar, adakah dia gila, adakah dia dipaksa, adakah dia jahil, maka kita haram terus menghukumkan dia kafir, ya. Kita cuma boleh menyatakan hukum kepadanya. Barang siapa berbuat demikian, maka hukumnya kafir. Maka jangan kamu buat demikian. Gitu, ya. Dan kafir itu hanya boleh dikeluarkan fatwanya oleh majlis syura ulama sahaja. Kita orang yang bukan majlis syura ulama tak boleh, ya, walaupun sungguh dia dah jadi murtad, kita tak boleh. Tu kaedah dia, kaedah agama dia lagu tu. Pasal fatwa kafir ni bukan mudah-mudah, bukan seseorang individu boleh keluarkan fatwa, tak boleh, jangan salah faham bab ni. Dulu ni senang sangat. Tu kafir, mudah ya nak kafir orang, jangan, siapa tak sokong kita, dia kafir. Mudah mudah. Ingat, tak sokong kita, dia kafir. Siapa tak sokong kumpulan ni, kafir. Orang sana pula, siapa tak sokong kita, kafir. Depa tu kafir. Kafir mengkafir jadi. Jangan kafir mengkafir, Nescafe Nescafe tak apa. Baik, sambung. Apabila dikatakan dengan ketiadaan takwil lafaz kafir,
Apa makna takwil? Mengertikan kepada pengertian yang sebenar. Itu makna takwil. Takwil maknanya mengertikan sesuatu lafaz itu kepada niat yang dimaksudkan. Itu maksud kata takwil. Dia kata jadi kafir itu apabila, yakni jikalau, apabila, yakni jikalau dikatakan dengan ketiadaan takwil lafaz kafir dengan makna yang menyembunyi, yakni dengan makna yang tersirat di dalam hati. Ya, pasal apa? Kafir ni ada dua makna. Satu kafir i'tiqadi, satu lagi kafir dengan makna kufur nikmat. Kufuri Allah ada dua makna. Yang pertama, kufurkan keimanan kepada Allah. Satu lagi, kufurkan nikmat yang Allah Ta'ala beri. Kufurkan kepercayaan kepada Allah, itu kafir i'tiqadi. Ini kafir, betul-betul kafir. Kalau kafir itu dengan makna kufur nikmat, itu tak kafir, itu berdosa. Ya, macam ada ayat-ayat Quran, dia kata orang-orang kafir itu akan tergelincirlah kaki mereka ke dalam neraka tak kala meniti titian sirat. Baik mereka itu yang tergelincir kafir, dia kata ya. Jadi kafir di situ bukan kafir i'tiqadi, itu kafir dengan makna kufur nikmat. Orang mukmin yang mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat, maka mereka ni akan tergelincir kaki ke dalam neraka. Maka disebut kafir itu ialah kufur nikmat, bukan kafir i'tiqadi. Sebab apa? Kafir i'tiqadi ni masuk neraka awal lagi dah. Lepas padang perhimpunan di padang mahsyar tu, mereka dah masuk neraka siap dah. Lepas tu tinggal orang mukmin yang dibawa oleh nabi-nabi masing-masing ke telaga nabi masing-masing, sampailah ke padang, sampailah ke mahkamah mahsyar. Lepas mahkamah mahsyar tu baru meniti sirat. Maknanya orang yang meniti sirat tu orang mukmin semua. Yang mana mukmin yang berdosa dikatakan kafir, iaitu orang mukmin yang kufur nikmat. Maka yang jatuh tu ialah orang-orang mukmin, di mana mereka tak kekal dalam dia. Kafir-kafir dah jatuh dalam zamharira lah. Ya, zamharira ni apa dia? Dasar api neraka, yang mana dalamnya nak sampai ke dasar itu 70 tahun akhirat baru sampai ke dasarnya. Belum sampai temu dah terbakar dah. Hidup antara mati. Nak kata mati tak macam hidup, nak kata hidup macam mati. Itulah seksanya dalam neraka. Baik ya, habis. Kita ni kalau tak terasa risau mati kafir, maknanya memang nak mati kafir. Siapa tak, hati dia tak terasa berisau kalau lah aku mati kafir, apalah nasib aku sana. Tak rasa risau pun. Barangkali matinya su'ul khatimah. Itu tanda-tanda. Tanda-tanda orang tu nak mati su'ul khatimah. Dia tak ada kerisauan kalaulah dia mati lah ni. Bukan nasibku di sana. Semayang tak khusyuk lagi. Qada pun tak habis lagi. Puasa qada pun banyak tak qada-qada. Tersudut kira dah yang khusyuk-khusyuk solat tu. Dosa dengan orang pula duk kira, mengumpat orang tak diminta maaf lagi, mengumpat orang ni tak minta ampun lagi. Dulu ada curi barang orang tak dipulangkan lagi, hutang orang cabut lagi, tak bayar lagi. Nipu orang sana, nipu orang sini, contohlah. Itu dosa dengan orang. Bukan?
cah amanah ke apa, ya Allah, aku ni kalau mati mana duduk. Tak ada kerisauan kepada azab kubur, azab neraka. Kalau tak ada lah kerisauan tu, bermakna apa? Bermakna tak dikhawatiri matinya tertanggal iman. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, apakah kaedahnya agar kita ni mati tak tertanggal iman? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita masuk masjid subuh-subuh ataupun isyak, masuk subuh dengan isyak sekurang-kurangnya lah. Kalau tak subuh isyak, tak isyak subuh, pergi kat tabung masjid tu, buat keluar lah RM1 buat kat tabung. Ya Allah, dengan berkat RM1 aku masuk tabung ni, matikanlah aku sebagai mati syahid muqraqah, jauhilah aku daripada mati su'ul khatimah. Ni minta jadi kaya. Kaya besok pun tak cukup duit, lagi kaya lagi tak cukup. Minta dengan mati kapi, minta dengan mati su'ul khatimah, minta mati syahid. Jadi hari-hari kita duk minta dengan berkat derma tu tanda-tanda Allah nak makbul doa. Kalau masuk masjid, terlupa lah ni, jaga tu. Masuk 40 kali dah, terlupa lagi nak bawa, jaga tu. Bubuhlah 10 sen sekalipun. Niat, ya Allah, jangan aku ini mati kapi, ya Allah, jadikanlah aku yang mati syahid mu'raqah, syahid dunia akhirat. Jangan minta kaya. Biar tertanam rasa takut dengan azab Allah, sebagai tanda-tanda orang tu akan mati dalam rahmat Allah. Ya. Baik. Ini nak masuk tabung, ya Allah, dengan berkat RM1 ni kurniakanlah kepada aku $1 bilion USD. Dia minta kaya saja. Dia kalau kita ada hati kita ingat Allah, ya Allah kayakan hati kita dengan rasa cukup dengan apa yang ada. Bila hati kita kaya dengan rasa takut kepada azab Allah, Allah Ta'ala akan rasakan, masukkan dalam hati kita rasa cukup dengan nikmat yang kita terima ni. Tak terasa tak cukup. Kita tak terasa tak cukup, itulah maknanya mencukupi. Tapi duit banyak dah dalam bank tu, dia tolak duit orang semua, duit dia belakang. Duit pasal tak cukup juga lagi. Itulah azab berharta. Ya. Baik. Jadi jangan minta jadi kaya. Minta jangan aku ini, ya Allah, matinya kufur, mati tak ada iman, mati fasik, mati maksiat, mati fahsyat. Yang paling takutnya mati munafik. Sebab munafik ni ialah azab yang paling teruk dalam neraka. Surat ramai. Baik, habis. Mana dah tadi? Adapun, baik kita sambung. Adapun jika dikatakan ia kafir padahal ia kosakan kufur nikmat, kufur nikmat Allah Ta'ala, bukan kafir i'tiqadi. Atau seumpamanya, dia tengok orang tu makan nasi tak habis, dia buang. Kita pun kata kadang, "Oi kafir, kau buang apa nasi tu?" Kata aku kafir. Bukan kafir i'tiqadi, kafir nikmat.
Tiada kufur ia hanya haram je, maknanya berdosa besar. Ya, berdosa tu termasuk dosa besar tu. Dosa besar tu, bukan dosa kecil. Pasal apa? Pasal dia boleh jadi was-was orang hang mengkafirkan aku. Maka jangan duk kata lagu tu lah, sungguh kufur nikmat pun. Jangan kata dia kafir. Hang kata hang tak bersyukur ke? Slow lah sikit. Hang ni tak bersyukur ke? Tu harus. Bahkan dapat pula pahala. Mudah-mudahan dia ingat Tuhan. Maka jika i'tiqad ia akan halalnya, nyatalah kufurnya. Kalau dia kata tak apa kita kafirkan dia, pasal apa? Pasal dia gitu. Maka jika ia i'tiqad akan halalnya, nyatalah kufurnya. Ni menghalalkan, mengkafirkan orang tu. Kerana ia mengiktikadkan barang yang diharam dengan ijma' akan halalnya, dan lagi maklum daripada agama dengan darurah. Ini dengan cara mudah. Darurah maknanya mudah. Benda ni senang dipaham pada agama, tapi yang tak faham sangat pasal apa? Kerana tiada seorang yang tidak mengetahui ia bahawa menyakitkan Muslim itu haram. Tak ada orang pun yang tak tahu bahawa menyakitkan hati orang adalah haram. Al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu ialah orang yang sejahtera lidahnya dan tangannya kepada orang Islam yang lain. Sejahtera ni maknanya dia tak menyakitkan orang Islam dengan lidahnya dan dengan tangan. Kita ni kalau bak kata korang ni, katalah apa pun, biasanya orang tak apa nak marah. Tapi jangan tegur bak agama. Kalau tegur bak agama lah, cukup sensitif dan sentimental lah. Bak agama jangan tegur, bak lain tak apa. Hang panggil dia bangang biu tak boleh. Hang jangan panggil mayang ke belum. Kubur masing-masing. Terus dia bersyarah gitu. Tapi kalau sebut yang lain tak apa, dia tak marah. Oi lahanat kau, tak apa dia, tak kisah. Tapi kalau tanya dia, subuh tadi solat tak? Engkau apa hal? Dia mula nak gaduh dia. Bab agama ni masya-Allah, kita tak tahu di mana dalam Quran pun dah sebut. Buka surah Al-Anbiya. Dalam surah Al-Anbiya diterangkan bab agama ni menjadi perselisihan sejak dulu sampai akhir zaman. Bab agama ni, sebab tu agama ni sensitif tu. Nak pula orang agama. Orang agama ni dia buat salah sikit je, rasa macam 1 bilion dosa dia. Tapi kalau orang tu artis popular, dia duduk telanjang tu, ya, dia buat jahat macam mana, orang tak kata apa. Bahkan kalau dia derma dah RM2 kat masjid, dia ni dermawan punya. RM2 dah masjid. Itulah kata tadi ya. Maka jika itlaq ia dan tiada ia takwil, maka jika itlaq ia, yakni dia berkata kafir itu semata-mata kafir, tidak ia takwil, dan tidak ia takwil kepada kufur nikmat, dan tidak dikosatkan sesuatu daripada kafir, hanya haram sahaja. Dia kata kafir semata-mata kafir, bukanlah kafir i'tiqadi, bukan juga kafir kufur nikmat. Kafir semata-mata kafir saja. Ya, tiada kafir dia, tiada murtad dia, hanya haram sahaja. Maka jika ia i'tiqadkan halalnya, kufur ia. Atau ya Yahudi, wahai Yahudi, atau ya Nasrani, atau hai yang tiada mempunyai agama, ya, hai orang yang tidak beriman dia, contohnya. Katanya hai yang tiada mempunyai agama itu ada padanya, padahal ada padanya tafsil,
Yang ni ada padanya huraian yang terperinci. Yang tidak mempunyai agama, yang tu ada huraian yang terperinci. Bukannya semata-mata tak ada agama tu kafir. Tidak ada agama apa, tidak ada agama Hindu ke. Yang tiada agama. Yang ni adakah yang tiada agama Hindu? Orang yang tiada agama, dengan niat engkau ni orang yang tiada agama kafir. Jadi tu ada tafsir, iaitu jika ia i'tiqad dengan perkataan itu agama seorang itu tiada dinamakan agama pada agama Islam, nescaya kufur ia. Dan jika ia i'tiqad dengan demikian itu akan bahawa tiada baginya agama pada muamalat, yakni pada kerja buat. Muamalat ni pada kerja buat dia. Dan seumpamanya tiada kufur ia, tetapi wajib ditakzirkan dia, yakni wajib didenda. Takzir maknanya ditangkap dan dikenakan denda sebab mengeluarkan perkataan yang kesamaran pada mengkafirkan orang ataupun tidak. Akan sebagai takzir, ini akan sebagai hukuman denda yang keras. Dan jika tiada i'tiqad ia akan suatu daripada yang demikian itu, dia bukan ni apa-apa pun, saja dia sebut dia, wahai yang tiada agama, hanya ia i'tiqadkan halal perkataan itu, kufur ia. Dia i'tiqad kata halal, aku tak apa lah, tak salah cakap lagu tu, kufur ia. Dan jika ia i'tiqad akan haramnya, tiada kufur. Dia tahu benda ni haram, tapi dia cakap juga, dan dia mengaku akan haramnya. Dia panas hati sangat, dia geram sangat, dia kata kufur, dia kata tak ada agama, ya. Serta dikehendaki bahawa ia kufur akan dia, adalah kait ini kembali ia kepada segala surah itu, yakni kepada keadaan-keadaan itu. Jadi maknanya apa dia? Maknanya orang yang mengkafirkan orang ni, dia kata engkau kafir ya, kalau dia niat kafir itu kufur nikmat, maka haram, dosa besar, tapi tak jadi kafir. Kalau dia kata engkau kafir, hai tak ada agama, hai orang tak beriman, dengan niat mengkafirkan dia pada kafir i'tiqadi, maka kafir itu kalau tak sebenar, kembali kafir itu kepada dirinya. Maka kiaskanlah dengan perkataan yang lain, kafir tak beriman, wahai yang tiada agama, wahai Nasrani, wahai Yahudi. Yahudi ni dia dia tak macam kita kata Melayu. Melayu ni bangsa, agamanya Islam kita kata. Cina tu bangsa, agamanya Buddha, ada Tao, ada Islam, ada Kristian ada. Tapi Yahudi lain. Yahudi itulah bangsa, itulah agama. Bangsa Yahudi, agama Yahudi. Sebab tu Yahudi dia tak terima selain daripada Yahudi beragama Yahudi. Pasal apa? Bila dia kata Yahudi, itulah agama, itulah bangsa. Maknanya orang bangsa Yahudi saja yang boleh beragama Yahudi. Orang yang beragama Yahudi tentu dia tu berbangsa Yahudi. Tu dia dia pelik sikit pada orang lain. Dialah bangsa, dialah agama. Baik. Lain pada tu tidak. Macam Arab ada, Kristian ada, Hindu ada, Islam ada, yang tak ada agama.
Orang Arab Kristian saja duit dia 50 juta lebih. Bukanlah semua orang Arab tu Islam semua. Tapi kalau Yahudi, itulah dia. Tapi ada orang Yahudi beragama Islam. Ada orang Yahudi beragama Islam. Zaman Nabi dulu ada beberapa orang Yahudi masuk Islam. Di antaranya Abdullah bin Salam. Ya. Tapi tak ramai orang Yahudi masuk Islam. Baik, kita berhenti setakat tu dulu. Atau ia bermain-mainkan satu nama daripada nama Allah. Mana situ? Baik, ada satu soalan. Ada orang Islam berkata, orang kafir panggil kita orang Islam. Kafir juga kena tak ikut agama mereka. Memang ada kafir pun masalah. Soalan saya, bolehkah kita orang Islam membiarkan dia cakap begitu? Tanya balik. Ni kita nak buat apa ke dia? Kita nak buat apa ke dia? Faham soalan tak? Faham soalan dia? Ni dia tanya ni. Ada orang Islam berkata, orang kafir panggil kita orang Islam. Orang kafir panggil kita orang Islam, kafir juga, kerana tak ikut agama mereka. Faham Kita kata dekat penyembah berhala tu kafir, pasal dia tak beragama Islam. Dia pula kata kita ni kafir, pasal tak sembah agama berhala dia. Baik, soalan saya, bolehkah kita orang Islam membiarkan dia cakap begitu? Bolehlah. Baik. Ni soalan ni Boleh tak kita biarkan dia cakap lagu tu? Kita biarkan dia cakap lagu tu. Baik, dia cakap tu kat siapa? Dekat geng-geng dia ke depan kita? Kalau dia bercakap tu di depan kita, bermakna dia tu orang biadab. Begitu juga kita. Kalau kita cakap depan dia, woi kafir, pun biadab juga. Memang dia kafir, tapi jangan sebut di depan dia. Kalau dia nak kata kita kafir, pasal tak beragama macam agama dia, maknanya dia pun tak beradab juga. Jadi bila tak beradab ni, jangan buat tindakan sendiri. Kau pergi report polis dulu. Kita ada undang-undang. Jangan kita senang-senang nak pergi tumbuk dia. Nanti kita pula buta duduk ke dalam. Konon-kononnya nak mempertahankan agama, tapi jangan cuba nak mempertahankan agama dengan tindakan sendiri. Wala tarkanu ila tahlukah. Jangan campak, jangan campakkan diri kepada kebinasaan. Kalau benda tu boleh membahayakan diri sendiri, maka kita tak disuruh buat. Kita nak berperang orang kafir, nak bunuh orang kafir, nak tumbuk orang kafir, mesti dapat arahan daripada pemerintah Islam kita. Kita seorang-seorang nak buat tak boleh. Ini bukan awal Islam. Awal Islam, dua orang kafir nak lawan dengan seorang Islam. Kalau orang Islam ni lari, dia termasuk dosa melarikan diri dari medan jihad di awal Islam. Walaupun dia lebih kuat pada kita, kita tak payah lari, biarlah kita syahid di situ. Itu di awal Islam. Tapi bila Islam sudah berkembang maju di zaman Nabi, turunlah ayat menasahkan hukum itu. Nasah dia macam mana? Kalau dia melebihi dari kekuatan kita, maka harus kita lari untuk menyelamatkan diri. Itu kaedah dia. Kalau dia lebih lemah pada kita, barulah haram kita lari. Faham?
Jadi kita jangan cari penyakit. Ya, hukum sudah termaktub. Kita menyampaikan Islam kepada orang bukan Islam dan juga kepada orang Islam yang mubtadi' semampu kita. Apa yang kita mampu? Nabi dah khabar dah, tak mampu dengan tangan, dengan lidah, tak mampu dengan dia, dengan hati. Jangan kamu reda sahaja. Contohnya kita nak dakwah orang, suruh dia kembali kepada Islam. Ya, kita lihat adakah mampu kita nak dakwah dia. Jadi orang degi, orang gedebe. Silap lagi, kepala kita hilang. Satu duduk Singapura, kaki duduk Perlis. Jadi maknanya lihat kepada keadaan dia. Tak wajib kita nak berperang dengan orang kafir kalau kita ni lemah. Kalau mampu ya berdamai, berdamai. Tak boleh nak berdamai, cabut lari. Kalau kita lemah, cabut lari bukan bermakna cabut terus, cabut kerana mengumpulkan kekuatan. Baik ya. Habis kita berhenti dekat dulu. Wallahu a'lam. Kemudian katanya, atau ia bermainkan satu nama daripada nama-nama Allah Ta'ala ila akhirih. Wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.